segment entry zone, ataupun lebih dikenali dengan bahasa yang lebih familiar, iaitu SEZ. Apa yang terkandung di dalam segment entry zone ini? Apa maksud? Bersama saya, Fahmi Riza, kita akan mengungkapkan apa yang terkandung di dalam segment entry zone. Sama-sama kita saksikan. Okey, seperti yang anda semua dapat lihat, definisi dia. Segment entry zone merupakan kawasan untuk kita lakukan dagangan buy atau sell. Ia juga bermaksud kita entry berdasarkan CDS sela masa tersebut. Bermakna, segment entry zone ni adalah tempat-tempat kita nak entry. Kita nak entry sell ke, kita nak entry buy ke, ada tempat-tempat dia. Bukan main suka-suka je entry. Ingat balik basic kita, entry dekat support untuk buy, entry dekat resistance untuk sell. Tapi kita ada macam-macam resistance dengan support dekat dalam BB Mastery kan. So dekat sinilah saya nak tunjukkan dekat korang mana tempat-tempat yang kita boleh entry, boleh layer. Mengikut money management dan risiko kita. Okey, terdapat 5 SEZ, iaitu kawasan untuk entry yang termaktub di dalam mazhab BB Mastery. Termaktub di dalam mazhab BB Mastery. Termaktub di dalam mazhab BB Mastery. Okey. Sekarang ni saya kongsikan pasal BB Mastery. So saya ceritakan yang berkenaan dengan BB Mastery. So yang lain-lain tu kita tolak tepi dulu. Kita fokuskan yang ada di dalam BB Mastery. Okey, yang pertama sekali kita ada SEZ1, iaitu MA berlawanan. Dekat sini saya ceritakan apa maksud dia je. Kejap lagi baru saya go through satu persatu, okey. And then seterusnya ialah SEZ2, middle band. And then SEZ3, luar Bollinger Band, sama ada upper band ataupun lower band. Dia ada dua. Mengikut keadaan CDS lah, nanti kita akan definisi dia dengan lebih lanjut. SEZ keempat ialah black line, ataupun kita panggil dalam short formnya yang paling popular dekat kita punya community, biasa diorang sebut BL. Even coach pun biasa cakap BL. BL tu adalah black line. Okay, kenapa di eja rapat? Coach sengaja eja dia rapat, so tak payah tanya banyak. Okay, and then SEZ5 ialah grey line, ataupun dikenali sebagai GL. Kita ada black line, kita ada grey line. Jangan confuse, color pun berbeza. Black hitam, grey kelabu. Okay, so jom kita go through satu persatu SEZ. Okay, yang pertama SEZ1. SEZ1 tadi apa? Moving average pink atau purple. Sebab apa saya kata pink atau purple? Sebab kita ingat balik, kita back to basic balik. Moving average pink adalah support, moving average purple adalah resistance. So MA pink kita gunakan dia sebagai zone untuk posisi buy. MA purple kita gunakan dia sebagai zone untuk posisi sell. Ini adalah SEZ1, di mana kalau macam contoh kita dah jumpa CDS kan, kita dah clear pasal CDS sebelum ni kan. Saya dah kongsikan pasal CDS kan. Okey, bila kita dah clear pasal CDS, kita nak entry, tempat pertama yang kita boleh letak position kita adalah di SEZ1, iaitu kalau untuk sell kita dah jumpa CTD dekat dalam market, and then kita entry sell dekat MA purple, maafkan saya, MA purple. So itu adalah SEZ1, layer yang pertama. Layer yang kedua kat mana? Sekejap lagi saya sambung. And then untuk kalau macam trend tengah uptrend, kita clear cut dia punya CDS masa ialah CTU, kita entry buy dekat SEZ1, iaitu MA pink. That's why saya kata MA purple dan MA pink adalah SEZ1. Dia bergantung kepada keadaan bentuk CDS. So next. Tidur. Oi. Okey, seterusnya SEZ2. SEZ2 iaitu middle band. Okey, middle band ni ialah merupakan support atau resistance bagi sela masa tersebut berdasarkan CDS semasa yang terbentuk. And then ia akan bertindak sebagai kawasan entry sell sekiranya CDS semasa ialah CTD atau CCD. Ia akan bertindak sebagai kawasan entry buy sekiranya CDS masa ialah CTU atau CCU. So bermakna dekat sini middle band ni dia fleksibel. Dia boleh jadi support, dia boleh jadi resistance berdasarkan CDS semasa yang terjadi. Jika CDS tu yang terbentuk tu uptrend, maka middle band adalah tempat untuk kita masuk position buy. Jika CDS semasa itu ialah downtrend, maka SEZ2 ni berfungsi sebagai tempat kita layer sell. Okey, bergerak kepada SEZ3. Seterusnya ialah SEZ3, luar Bollinger Band.
luar Bollinger Band, ia bertindak sebagai support ataupun resistant bagi sela masa tersebut berdasarkan CDS semasa yang terbentuk. Yang macam saya cakap tadi. Sekiranya CDS semasa ialah CTD atau CCD, maka upper band merupakan kawasan untuk kita entry cell. Saya ulang, jika CDS semasa ialah CTD ataupun CCD, upper band bertindak sebagai kawasan untuk kita entry cell. Upper band itu adalah resistant jika CDS semasa dia adalah CTD ataupun CCD. Sekiranya CDS semasa ialah CTU ataupun CCU, maka lower band merupakan kawasan untuk kita entry buy. Jika CDS semasa CTU ataupun CCU, bila price turun ke lower band tu bertindak sebagai support ataupun SCZ3, tempat layer yang ketiga untuk kita masuk position buy. So bila contoh price ni dia dah turun sentuh dekat sini, dekat sini kita boleh layer lagi satu. Jangan layer dekat tengah-tengah yang kosong ni. Bahaya sebab dekat sini kita tengok kosong ni, kita tak tahu apa yang ada kat sini. So kita layer kat sini. Berbalik pada basic balik, lower band dan upper band merupakan support dan resistance. Middle band pun sama. Tiga-tiga garis ni merupakan support dan resistance. So always buy dekat support, sell dekat resistance. Kat situ je, kita kaitkan benda tu je. Bila kita pegang basic yang kata buy dekat support, sell dekat resistance, kita akan jelas semua benda ni. Sebab kita dah clear cut benda lain-lain dalam ni semua ni adalah support dan resistance. Tak payah nak cari, tak payah nak ngada-ngada nak contoh hampa buy dekat sini kan. Tiba-tiba price drop dekat sini, kat kawasan ni, hampa pergi buy lagi. Lepas tu kalau dia turun sampai ke sini, kalau account hampa tak tahan MC, macam mana? That's why bila contoh macam dah entry kat sini, nak layer, paling-paling carilah kat kawasan ni ataupun kat kawasan ni. Okey, seterusnya ialah SCZ4, black line ataupun BL. Okey, black line ni bertindak sebagai support ataupun resistance mengikut CDS semasa yang terbentuk mengikut sela masa yang kita pilih. Sela masa tu apa? Sela masa kan. Okey, sela masa maksudnya ialah time frame. Ni bahasa Melayu dia sela masa. Bahasa orang putih dia time frame. Yang dalam MT4 tu kan, TF kan. M1, M2 tu sela masa lah kita panggil bahasa Melayu. Okey. Black line juga merupakan kawasan entry cell sekiranya CDS semasa ialah CTD dan ataupun CCD. Black line merupakan kawasan entry buy sekiranya CDS semasa ialah CTU ataupun CCU. Simple, itu je. Bila dia ada CDS yang uptrend, black line ni if duduk kat bawah, dia bertindak sebagai support. Ada masa bila CDS dia uptrend, black line duduk kat atas. Hampa jangan pergi buy pula dekat black line kat atas tu. Jangan. Hampa biarkan je black line tu. Bila black line tu duduk bawah, bila price cari black line tu baru hampa layer buy. Jangan bila macam contoh hampa dah jumpa CTU ni. Katakanlah black line ni bukan kat sini. Black line ni duduk tang atas ni. Bila price naik kat sini, hampa pergi boh layer buy. Oh, naya. Siapa kata buy dekat atas? Back to basic balik. Macam saya cakap tadi. Okay. Bila CDS semasa, itu untuk uptrend. Bila CDS semasa, downtrend macam CTD ataupun CCD, black line ni kalau duduk kat atas, itulah tempat hampa nak entry sell lagi satu. Hampa dah layer dekat SCZ1, lepas tu bila katakanlah SCZ2 pun hampa dah layer, SCZ biasanya kadang-kadang black line ni dia duduk dalam Bollinger Band. Kadang-kadang dia duduk dalam Bollinger Band, ikut suka dia lah kan. Kalau dia duduk dalam Bollinger Band dah sampai SCZ4 tu, hampa nak layer lah, tak ada masalah sebab memang itulah tempat hampa nak entry. Tapi macam saya cakap tadi, kalau CDS semasa adalah CTD atau CCD, black line duduk kat bawah, jangan entry sell kat bawah tu. Saat lagi dia naik, sebab saya cakap apa tadi, black line merupakan support atau resistance. Kalau dia ada kat atas, dia adalah resistance. Dia ada dekat bawah, dia adalah support. Tu kena jaga-jaga. Okay. CDS juga. Tengok CDS juga. Tapi tengok kedudukan dia kat mana. Kalau CDS uptrend, black line duduk bawah daripada CDS, valid untuk layer entry buy tu. Jangan CDS uptrend, black line duduk atas sampai pergi buy dekat atas tu. Jangan buat lawak macam tu. Okay. So kita pergi kepada yang terakhir. SCZ yang terakhir, yang kelima. Yang kelima ialah grey line ataupun kita panggil dia sebagai GL. Okay. Ia bertindak sebagai support atau resistance mengikut CDS semasa yang terbentuk mengikut sela masa yang dipilih. Dia punya definisi sama semua. Memang itu maksud dia. Dia adalah support, dia adalah resistance. Bergantung CDS semasa yang terbentuk. Bergantung kedudukan candlestick. If candlestick ada dekat atas, dia bertindak sebagai support. If candlestick duduk kat bawah, dia bertindak sebagai resistance. Okay.
Grey line juga merupakan kawasan entry cell sekiranya CDS semasa ialah CTD ataupun CCD. Ia juga merupakan kawasan entry by sekiranya CDS semasa ialah CTU atau CCU. Sama macam black line tadi, dia punya function. Duduk kat atas, resistant. Duduk kat bawah, support. Tapi, janganlah bila dia duduk kat atas ni hampa sesuka hati entry cell. Mungkin dia akan beraksi. Turun macam contoh dia kat atas kan, dia resistant kan. Open price ni sentuh je, dia turun. Turun tu memang turun. Tapi, ikut CDS semasa dengan bentuk BB. Back to basic. Bentuk BB memainkan peranan. Jika BB buka ke atas, walaupun ada grey line kat atas ni, dia boleh langgak sesuka hati dia. Bergantung kepada bentuk BB. Jangan main-main dengan BB. Bila BB kangkang, BB break, jangan main-main. Kita api tengah laju tu. Macam saya cakap tadi, bila CDS dia uptrend, ada dekat bawah, cantik punya kat bawah, tak kisahlah jauh ke dekat ke, ikut live market lah, kita tak jaga dia kan. Ikut suka dia lah nak duduk kat mana. Bila price sampai, open price sampai dekat tempat tu, hampa layer lah sell. Boleh. Bergantung money management hampa. Berapa lot size yang hampa nak letak, berapa modal yang hampa pakai. Hampa kena kira dulu semua tu. Jangan duk pakai, oh ini SZ5, aku nak bubuh full margin kat sini. Jangan. Market always 50-50 geng. Dia boleh jadi, dia boleh langgak macam tu je. Dia langgak, dia pi mana ikut suka dia nak pi mana kan. Kita pun tak tahu, kita bukan jaga dia. Kan? Okay. Itu sahaja pasal SCZ. Very simple, very straightforward. SCZ1 MA pink, MA purple. SCZ2 middle band. SCZ3 luar BB, sama ada upper band ataupun lower band, mengikut CDS yang semasa. Kalau CDS semasa uptrend, lower band merupakan SCZ3 untuk kita masuk position buy. Kalau SCDS semasa ialah downtrend, upper band merupakan SCZ ketiga untuk kita masuk sell. Ini jika open price pergi ke kawasan tu lah. Kalau tak pergi, kalau dia takat sentuh SCZ1 terus pergi bagi kita TP, Alhamdulillah lah. Ini cerita kalau dia dah pergi SCZ1, dia nak jalan lagi, dia nak pergi ambil lajak sikit kan. Nak layer dekat SCZ. Jangan layer dekat tempat-tempat yang kosong macam ni. Apa layer kat tempat kosong macam ni, tak ada apa-apa solidnya. Kita cari tempat yang solid, tempat yang selamat, yang kurang risiko. Okay. And then kita balik. SZ yang keempat ialah black line. Ia merupakan support ataupun resistance. Jika berada di bawah, ia adalah support. Jika berada di atas, ialah resistance. Nak lagi selamat, ikut CDS semasa. And then baru kita buat keputusan kita. SZ5 adalah grey line. Sama macam SZ4 tadi, function dia. Semua ni sama je. Semua line-line indikator ni, semua ni merupakan support dan resistance. Merupakan petunjuk untuk membantu kita buat keputusan dengan lebih jelas, dengan lebih tenang. Okay, so itu saja video untuk kali ni. Jika hampa suka dengan video ni, klik like dekat bawah tu, and then subscribe channel ni. Subscribe channel YouTube RTFTT ni, and then tolong komen apa yang hampa semua dapat daripada perkongsian saya ni. Okay, cantik. Hampa memang awesome. So, ingat pesan saya, jangan overconfident, jangan overthink. Fikir-fikirkanlah. Assalamualaikum, bye-bye.